Bank Negara Malaysia BNM menerusi Jawatankuasa Dasar Monetary MPC dijangka menentukan kadar dasar semalaman OPR pada mesyuarat MPC 7 dan 8 September ini. OPR semasa pada kadar 2.25%. Dan bagi kita mendapatkan pandangan para peniaga, bersama kita Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Chris, adakah Bank Negara Malaysia patut mengekalkan OPR sedia ada 2.25% atau menaikkan OPR tersebut? Saya rasa yang pertama sekali tak wajarlah Bank Negara menaikkan kadar OPR. Kita faham bahawa Bank Negara terpaksa menggunakan teori menaikkan kadar OPR kerana Bank Persekutuan di Amerika Syarikat menaikkan kadar OPR. Jadi kita ni orang kata kita ikut saja apa yang Bank Persekutuan di Amerika buat. Kita juga faham Bank Negara terpaksa menaikkan OPR sebab hendak mengekalkan nilai mata wang ringgit agar berada di paras yang kukuh. Tetapi kita nampak bahawa kenaikan OPR sebelum ini 2 kali pada tahun 2022 ini tidak langsung sama sekali membantu menstabilkan mata wang ringgit kita. Malahan kalau kita lihat pada mata wang ringgit kita pada hari ini, ia hampir mencecah 4.5, hampir. Jadi kita tak nampak dengan kenaikan OPR ni boleh membantu menstabilkan mata wang kita. Tetapi lebih membebankan para peminjam daripada PKMS dan juga daripada para pengguna. Jadi bagi kita ni membebankan. Chris, tadi Chris ada menyatakan tentang membebankan para PKS, seperti mana Dewan Perniagaan Digital Malaysia juga ahli-ahlinya saya rasa pastinya terbeban dengan sekiranya pengumuman OPR itu dinaikkan, tetapi dan mungkin sedikit lega jika ia dikekalkan. Tetapi Chris, bagaimana Chris melihat? Because jika kita melihat kepada kenaikan OPR itu untuk loan masa depan para peniaga PKS yang kita tahu baru saja orang kata pulih atau tengah merangkak naik, memulihkan ekonomi syarikat dan sebagainya, ekoran pandemik COVID-19, peperangan Ukraine dengan Rusia dan sebagainya. Apa pandangan Chris mengenai perkara ini? Kalau kita lihat apabila kadar faedah dinaikkan, ini memasuk kos perniagaan juga akan makin meningkat. Dan apabila kos perniagaan meningkat, kos tersebut akan orang kata akan pas kepada para pengguna. Jadi secara langsung harga makanan, harga barang asas juga akan naik kerana para peniaga terpaksa menanggung beban kadar faedah yang tinggi. Jadi inilah orang kata rantaian yang akan terganggu apabila kadar faedah naik. Jadi kita mensyorkan Bank Negara agar menggunakan kaedah lain. Mungkin dua faedah, orang kata dua cadangan. Cadangan pertama ialah kita menggunakan orang kata menaikkan kadar faedah secara bersasar. Bukan orang kata secara am, bersasar. Perniagaan yang orang kata rekod pinjaman yang bagus kita tidak naikkan. Mereka yang tidak bagus kita naikkan. Jadi bersasar, itu yang pertama. Yang kedua, kita mencadangkan bahawa aliran mata wang Malaysia ringgit, aliran tunai mata wang ringgit Malaysia di pasaran dikurangkan di luar negara. Supaya orang kata apabila aliran tunai itu berkurang, kita dapat menstabilkan mata wang ringgit kita. Jadi jangan secara langsung pengguna dan juga peniaga hanya membeli barangan yang mereka perlu. Supaya orang kata tiada excess demand, tiada permintaan yang terlampau tinggi. Kerana kita menghadkan pengguna mata wang ringgit kita. Dan cadangan ketiga, walaupun saya tidak mengesyorkan cadangan tersebut, mungkin kita patut lihat pada penambatan mata wang ringgit kita supaya kita dapat menstabilkan pasaran ringgit di pasaran kewangan. Jadi itu 3 cadangan. Baik, Chris, ingin juga saya melihat dengan inisiatif daripada kerajaan, bantuan dan sebagainya bagi memastikan golongan B40 dan M40 itu tidak terlalu terkesan dengan kadar inflasi yang 4.4 dan juga faedahnya daripada OPR itu 2.25 dan mungkin ramai para penalisis ekonomi menjangkakan akan ada sedikit kenaikan daripada mesyuarat MPC Jawatankuasa Dasar Monetary itu kepada 0
0.25% lagi. Dan Chris, kalau boleh kita lihat juga, adakah dengan sekiranya lah orang kata Bank Negara menaikkan kadar OPR itu kepada 0.25%, adakah Bank Negara terlampau yakin dengan momentum pemulihan ekonomi yang disokong oleh bantuan-bantuan dan sebagainya sehingga terlalu agresif meningkatkan OPR? Kalau Chris katakan untuk tahun ini saja dah 2 kali, dan jika September ini lagi pada mesyuarat itu juga akan dinaikkan lagi, adakah terlalu agresif untuk BNM meningkatkan OPR itu? Saya setuju dengan soalan tu. Memang kita nampak agresif. Kita nampak bahawa pertumbuhan KDN/KK ataupun GDP pada suku kedua jelas sebanyak 8.6 ke 9%. Lebih kurang angka yang begitu. Jadi kalau kita lihat pada pertumbuhan KDN/KK kita ataupun GDP kasar kita, pertumbuhan ini adalah permangkinan daripada orang kata pembekalan semikonduktor dan juga komoditi seperti harga minyak yang tinggi. Tetapi laporan ekonomi juga menyatakan bahawa apabila kita memasuki suku keempat tahun ini, kita akan nampak bahawa permintaan untuk orang kata komoditi ataupun juga untuk bahan-bahan semikonduktor akan menjadi berkurangan. Jadi apabila kita sampai ke peringkat tersebut ataupun ke situasi tersebut, kita akan nampak pertumbuhan ekonomi kita akan berkurangan. Jadi apabila sekarang ini secara sementara kita agresif menaikkan orang kata kadar faedah ataupun OPR, sama sekali ini adalah orang kata short term reaction, bukan long term reaction. Jadi apabila kita sampai suku keempat, kita mungkin terpaksa pula menurunkan semula kadar faedah. Jadi this is counter reactive. Ia bukanlah satu orang kata penyelesaian jangka masa panjang, tetapi counter reactive untuk jangka masa pendek. Kita nampak bahawa ini secara tidak sama sekali membebankan para pengguna dan juga para pelaku dalam masa singkat sebegini apabila kita memasuki fasa pemulihan. Chris, saya faham Chris dan juga tahu tentang keputusan BNM itu adalah melihat kepada ekonomi dunia itu sendiri. Tetapi Chris sebagai Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia, bagaimana Chris bersedia bersama rakan-rakan di bawah ahli di dalam dewan itu sendiri untuk kemungkinan kenaikan dan juga atau pengekalan OPR ini? Kalau naik mungkin ada strateginya, dan kalau dikekalkan mungkin inilah momentum untuk terus maju ke depan, Chris? Kalau naik, kita terpaksalah mengharungi bebanan kos yang tinggi sampai kita mengurangkan kadar keuntungan untuk syarikat. Bermaksud kita terpaksa menyerap kos yang tinggi ataupun kita terpaksa menaikkan harga barangan. Itu yang kita kena harungi. Saya bagi satu contoh, kita tahu harga roti dah naik sebab bekalan orang kata bahan mentah seperti gandum telah pun naik akibat peperangan di Eropah. Jadi ini adalah salah satu contoh yang mengakibatkan inflasi kita juga akan naik apabila kadar faedah dinaikkan. Jadi kita terpaksa harungilah. Cuma ini adalah medan di extraordinary untuk kita menyuarakan pandangan kita. Chris, juga last kali, jika tadi Chris ada mengatakan tentang terpaksa menaikkan sedikit harga dengan menyerap kos dan sebagainya, sedikit sebanyak apakah itu akan membebankan rakyat di bawah? Dan bagaimana untuk kita sama-sama memastikan kita ada win-win situation, menang-menang dalam perkara ini? Maknanya perlu ada strategi bukan saja daripada kerajaan, bank negara, peniaga juga tidak terkesan hingga akan memberi kesan kepada pengguna. Saya rasa kalau buat sementara ni kita tidak terfikir pula. Cuma kita terpaksa mengharungi. Kalau nak tanyakan saya, mungkin kita haruskan lebih banyak dialog dengan agensi kerajaan terlibat. Terutamanya orang kata pasukan yang menandangi jihad inflasi ini. Bagaimana kita boleh orang kata mengharungi secara bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Setakat ni kalau tanya saya tak ada jawapan orang kata yang tepat. Baik. Alright, terima kasih Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia.